Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Hassan. So, dan rakan-rakan mendapat tajuk mengenai zakat. So, soalan dia adalah, zakat merupakan satu ibadah yang wajib kepada umat Islam, dan terangkan dengan jelas tentang ibadah zakat dan pembahagiannya. Okay, so hari ini saya nak terangkan mengenai definisi dan juga golongan yang berhak menerima zakat. Okay, apa itu zakat? Zakat dari segi bahasa, dia adalah daripada perkataan tazakka yang membawa maksud mensucikan. Misalkan saya tengok dalam surah At-Taubah ayat 10, dia ada macam cakap sikit lah. Yang pertama cakap mengenai ayat membersihkan. Ayat membersihkan tu dikata maksud membersihkan tu ialah membersihkan daripada sifat kekikiran, sifat kerekut dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Itu maksud membersihkan. Yang kedua, mensucikan ni, maksud dia adalah zakat tu dia sifat dia mensucikan. Zakat tu ialah dia mensucikan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Okay, itu pada bahasa. Yang kedua, dari segi syarak pula, dia mengeluarkan sebahagian daripada harta yang tertentu apabila cukup syarat-syaratnya. Okay. Seterusnya adalah golongan yang berhak menerima zakat. Dia ada orang kafir, orang miskin, amil, mu'allaf, riqab, al-gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil. Okey, kita tengok satu-satu. Apa beza orang kafir dengan orang miskin? Okey, orang fakir dengan orang miskin. Orang fakir dia orang yang dia tak mempunyai pekerjaan dan pendapatan, dan dia menerima pendapatan daripada sumber lain yang mana tak sampai 50% daripada keperluan harian dan keperluan tanggungjawabnya. Okey, kalau orang miskin, dia mempunyai pekerjaan, dia atau hasil usaha hanya memenuhi sebahagian keperluan asalnya, tetapi dia tak mencukupi untuk menampung keperluan harian dan menampung orang tanggungjawabnya. Itu perbezaan antara orang fakir dengan orang miskin. Okay, yang ketiga adalah orang amil. Amil dia adalah orang tu dia terlibat secara langsung dengan institusi zakat. Institusi zakat sama ada individu atau organisasi bagi mengurus hal pentadbiran zakat, termasuk orang yang pemungutan, agihan zakat tu, urusan kewangan dan sebagainya. Okay, yang ketiga adalah mu'allaf. Mu'allaf iaitu mereka yang dilembut hatinya untuk menerima dan memeluk Islam. Okey. Mu'allaf dia terbagi pada dua, iaitu agama Islam dengan yang bukan Islam. Okay, agama Islam dia baru memeluk agama Islam, iaitu ketua kaum Islam yang baik hubungan dengan ketua bukan Islam yang sejawatan atau samtaraf dengannya. Kalau bukan Islam, boleh dipujuk supaya masuk Islam, ataupun boleh dipujuk supaya tidak berbahaya kepada orang Islam. Okey, yang keempat adalah ar-riqab. Ar-riqab ni dia memerdekakan orang Islam daripada cengkaman perhambaan dan penaklukan, sama ada dari segi cengkaman fizikal ataupun mental. Contohnya contoh cengkaman kejahilan dan terbelenggu di bawah kawalan orang tertentu. Okay, seterusnya adalah al-gharimin. Al-gharimin adalah golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahatan dirinya, keluarganya
tanggungannya atau masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera yang dibenarkan oleh hukum syarak. Ya, seterusnya adalah golongan fi sabilillah. Fi sabilillah adalah mana-mana orang yang atau pihak yang melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti yang menegakkan atau mempertahankan dan berdakwah atas agama Islam, iaitu berjihad di jalan Allah serta kebajikan. Assalamualaikum, nama saya Amira Zulaika binti Zulkifli. Saya mahu menerangkan jenis-jenis zakat dan jenis zakat kekayaan barang galian. Jenis-jenis zakat terbagi pada dua, iaitu zakat badaniah dan zakat maliyah. Zakat badaniah ni zakat fitrah, iaitu zakat ni boleh dibayar pada bulan Ramadan sahaja. Ia boleh dibayar mulai 1 Ramadan hingga 1 Syawal sebelum kita solat sunat Aidilfitri. Zakat maliyah ialah zakat harta. Zakat maliyah boleh dibayar pada bila-bila masa sahaja. Zakat maliyah mempunyai kadar yang telah ditetapkan, iaitu 2.5% daripada jumlah harta yang dimiliki. Jenis zakat kekayaan barang galian, ia mempunyai dua, iaitu rikas dan makdin. Rikas merupakan harta yang ditemui. Rikas ialah sesuatu yang tidak dinampak, disorok, ditanam dan disimpan dan dipendam oleh seseorang insan sebelumnya. Rikas merupakan harta yang dinyatakan tidak nampak, seperti ditanam di dalam tanah, gua atau sesuatu perbuatan yang menyembunyikannya. Harta ini termasuklah emas, perak dan tembaga. Makdin merupakan hasil bumi yang bernilai seperti emas dan perak. Makdin merupakan hasil bumi yang boleh dinyatakan seperti petroleum, batu permata dan lain-lain yang jenis berhubungan dengan bumi. Nilainya amatlah berharga seperti nilai emas dan perak. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nursyahida binti Ismail. Di sini saya ingin menerangkan tentang syarat-syarat wajib zakat. Antara syarat-syarat wajib zakat ialah Islam, merdeka, sempurna milik, cukup haul iaitu genap setahun hijrah ataupun masihi, dan cukup nasab iaitu jumlah peroleh untuk berzakat genap dan melepasi nilai minimum. Pengertian Islam ialah, dalam pengertian Islam, zakat ialah zakat yang dikenakan kepada orang-orang Islam sahaja. Pengertian kemerdekaan pula ialah seseorang yang ingin membayar zakat itu ialah bukan tergolong daripada mereka yang hamba abdi. Bermaksud mereka yang benar-benar dari era penjajahan secara terang dan jelas. Sempurna milik pula ialah maksudnya harta yang hendak dizakat hendaklah dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh orang Islam yang merdeka. Bagi harta yang berkongsi antara orang Islam dan bukan Islam, hanya bahagian orang Islam sahaja dan bukan diambil kira di dalam zakat. Cukup nisab pula adalah paras minimum yang menentukan sesuatu harta itu wajib dikeluarkan atau tidak. Nisab merupakan ataupun menggunakan nilai emas harga semasa, iaitu 20 miskal emas bersamaan 85 gram emas ataupun 196 gram perak. Cukup haul pula bermaksud genap setahun, iaitu selama 354 hari mengikut tahun hijrah, 365 hari mengikut tahun Masihi. Dalam zakat pendapatan, jangka masa setahun merupakan jangka masa mempersatukan hasil-hasil pendapatan untuk pengiraan zakat pendapatan. Okey, sekian itu daripada saya tentang syarat wajib zakat. Dan selamat sejahtera, nama saya adalah Rosalinda. Jadi sekarang saya akan terangkan tentang syarat-syarat pengeluaran zakat. Okey, syarat yang pertama adalah harta tersebut haruslah rikas. Apa itu rikas? Rikas adalah harta yang ditemui. Okey, harta ni tak boleh disimpan, tak boleh disorok ataupun tak boleh ditanam. Contohnya macam emas. Okey, syarat yang kedua adalah ma'adin. Ma'adin ni adalah harta yang diperoleh daripada hasil bumi. Contohnya macam petroleum, emas, perak dan tembaga. Yang ketiga adalah beragama Islam.
Jadi di sini orang yang beragama Islam yang telah mencapai akil balik wajib mengeluarkan zakat. Okey, yang seterusnya merdeka. Orang yang merdeka wajib mengeluarkan zakat. Makna kata di sini yang masih belum merdeka itu adalah seperti hamba, jadi dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Okey, yang kelima adalah sempurna milik. Harta tersebut haruslah sempurna milik oleh tuannya, tak boleh ambil harta orang lain. Nisbah untuk kita keluarkan zakat adalah 2.5% daripada keseluruhan harta kita. Okey, itu saja daripada saya dan kumpulan saya. Sekian, terima kasih.